Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jadi hari ni kita nak membincangkan tajuk 4.3 iaitu polimer, 4.3 getah sintetik. Okey, jadi sebelum tu cikgu nak ajak kamu tengok dahulu kriteria kejayaan. Okey, jadi kriteria kejayaan kita ada 3, okey, iaitu yang pertama, di akhir video ini kamu dapat menyatakan maksud getah sintetik. Okey, yang kedua kamu dapat menyatakan 4 daripada 6 ciri getah sintetik, dan yang ketiga kamu dapat menerangkan sekurang-kurangnya 2 kesan penggunaan getah sintetik terhadap alam sekitar. Okey, so kita lihat dahulu apakah itu getah sintetik. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Alright, saya kecilkan sikit. Okey, jadi kita tengok dekat sini apa yang dimaksudkan dengan getah sintetik ni kan? Okey, so getah sintetik ni dia adalah sejenis polimer sintetik yang bersifat kenyal atau polimer elastomer. Okey, yang saya highlight ini Okey, jadi kebanyakan getah sintetik ni kan dia dihasilkan daripada produk sampingan petroleum. So sebelum ni kita dah bincang tentang penyulingan petroleum. Hasil-hasil sulingan dia tu kita ada jadikan petrol, gas memasak. Jadi antara produk dia adalah getah sintetik lah. Okey, jadi antara contoh getah sintetik yang kita guna adalah neoprena, getah styrena butadiena ataupun dikenali dengan nama getah SBR, dan juga getah silikon. Okey, jadi barangan-barangan yang mempunyai ciri-ciri getah asli seperti kekenyalan yang tinggi, tapi barangan tersebut tidak dapat dihasilkan menggunakan getah asli. Okey, jadi sebaliknya kita hasilkan barangan-barangan tersebut menggunakan getah sintetik. Okey, seterusnya kita nak lihat apa ciri-ciri getah sintetik ni kan. Okey, so kita ada 6 ciri-ciri getah sintetik, iaitu yang pertama dia adalah keras. Okey, getah sintetik ni keras. Dia berbeza, berlawanan dengan sifat getah asli yang lembut tu Okey, yang kedua, getah sintetik ini adalah tahan haba. Yang ketiga, dia tahan bahan kimia, maksudnya dia sukar bertindak balas dengan bahan kimia. Okey, yang keempat dia tahan pengoksidaan, dan yang kelima dia merupakan penebat haba, dan yang keenam dia adalah kenyal. Okey, kita tengok pula kegunaan getah sintetik. Okey, so kalau kita tengok tadi antara contoh getah sintetik adalah neoprena, styrena butadiena, getah silikon, thiokol, dan getah nitril. Okey, jadi kita tengok neoprena. Neoprena ni sebenarnya nama lain dia adalah polychloroprena. Okey, yang daripada monomernya adalah chloroprena. Okey, itu monomernya. Okey, jadi neoprena ni dia sebenarnya sejenis getah sintetik yang tahan haba yang tinggi, tahan pengoksidaan, dan dia tidak mudah terbakar. Okey, jadi contoh yang kita guna, contoh kegunaan. Okey, antara kegunaan neoprena ni biasa kita guna untuk tali sawat, paip getah, petrol, dan sarung tangan. Okey, yang kedua pula adalah styrena butadiena. Okey, ini kamu boleh Google bentuk getah styrena butadiena sebab dia sangat familiar. Okey, dia agak glamour yang digunakan. Alright, jadi dia punya ciri dia tahan pelelasan dan tahan haba yang tinggi. Okey, jadi sifat dia yang tahan pelelasan dan tahan haba yang tinggi tu dia sesuai digunakan untuk membuat tayar dan juga tapak kasut. Okey, getah sintetik yang ketiga iaitu getah silikon. Sifat dia tahan suhu yang tinggi dan bersifat lengai.
Okey, jadi dia biasanya getah silikon ni biasanya digunakan untuk membuat implan perubatan, alatan memasak, komponen automotif dan bahan kedap. Kamu bolehlah Google implan perubatan tu macam mana bentuk rupa bentuk bagi yang tidak tahu apakah itu implan perubatan. Kamu boleh menggunakan carian Google untuk mendapatkan image bagi peralatan-peralatan ataupun getah-getah kegunaan getah tersebut. Okey. Seterusnya adalah Thiokol. Okey, yang yang keempat adalah Thiokol. So Thiokol ni dia specialnya, getah Thiokol ni dia specialnya dia ditahan terhadap minyak dan pelarut. Okey, samalah sifat dia sama dengan getah nitril. Okey, jadi disebabkan dia tahan terhadap minyak dan pelarut, jadi dia sesuai digunakan sebagai bahan kedap. Okey. Alright. And then yang terakhir adalah getah nitril. Okey, sama juga sifatnya seperti Thiokol iaitu tahan terhadap minyak dan pelarut. Jadi dia sesuai digunakan sebagai sarung tangan. Okey. So kalau kita lihatkan sebenarnya getah sintetik ni ciri-ciri dia very unik lah. Okey, dan dia lebih baik, ciri-cirinya tu adalah bersifat lebih baik berbanding getah asli. Okey, jadi dengan ciri-ciri dia yang unik tu banyak barangan dapat dihasilkan. Cuma penggunaan barangan getah secara tidak lestari ni kan, dia akan mengakibatkan pencemaran terhadap alam sekitar. Itu yang tak bestnya dia lah kan. Sebab dia beri kesan buruk terhadap alam sekitar. So getah sintetik ni disebabkan dia adalah buatan manusia dan dia banyak bahan kimia. Okey, getah sintetik ni dia mengambil masa yang sangat lama untuk terurai. Okey, jadi dia akan menyukarkan proses pelupusan. Jadi paling contoh pula, paling banyak sekali barangan getah yang yang sukar dilupuskan adalah tayar kenderaan ataupun tayar kereta. Okey, so kalau kamu perasan tayar kereta ni banyak sangat yang ada tempat pembuangan kan, ataupun dekat kedai-kedai tayar pun ada banyak tayar kenderaan yang telah digunakan. Okay, itu adalah dari segi getah sintetik. Manakala getah asli, getah asli ni disebabkan dia berasal daripada bahan semula jadi. So actually getah asli ni dia boleh terurai secara biologi. Cuma getah asli ni dia akan mengambil masa yang lebih singkat lah berbanding getah sintetik. Okey, tetapi disebabkan ciri-ciri getah asli ni dia kurang memenuhi kehendak pengguna, jadi penggunaan getah asli ni adalah lebih terhad. Okey, sebab dia lembut, tak tahan haba, and then reaktif dengan bahan kimia, dia boleh bertindak balas lah dengan pelarut kimia, dengan bahan kimia yang lain. So penggunaannya agak terhad. Alright? Okay. So kalau kita tengok, tadi kita dah ceritakan yang penggunaan getah sintetik ni dia akan mengganggu kelestarian alam sekitar. Jadi kita sebagai pengguna sebaik-baiknya kita kena rancang macam mana kita nak melupuskan barangan getah ini. So antaranya adalah kitar semula. So kalau kamu lihat dekat sini banyak barangan getah ataupun tayar kenderaan banyak dijadikan sebagai bahan hiasan. Okey, kita ubah suai, kitar semula kita guna semula, kita jadikan dia sebagai hiasan. So dengan cara ini kita dapatlah kurangkan bahan buangan barangan getah. Jadi ini adalah latihan pentaksiran PBD untuk tajuk subtopik 4.3 getah sintetik, iaitu uji diri 4.3. So kamu jawab soalan 1, 2,
dan 3 di dalam buku tulis kamu, dan kamu hantar jawapan melalui Google Classroom. Okey, so kalau kita tengok ini adalah rumusan untuk bab 4. Okey, so bab 4 ni dia adalah mengenai polimer. Okey, jadi first kali kita dah belajar tentang polimer, iaitu apakah maksud polimer, and then kita dah belajar tentang pengelasan polimer, tindak balas pempolimeran. Okey, tindak balas pempolimeran ni dia ada dua kan, iaitu yang pertama adalah pempolimeran penambahan yang menggunakan satu jenis monomer yang sama, manakala yang kedua adalah pempolimeran kondensasi. Okey, kemudian kita bincang tentang kegunaan polimer. Alright, and then kita bincang tentang getah asli. Okey, iaitu getah asli ni dari segi formula dan juga struktur monomer getah asli dan juga polimernya, kemudian sifat getah asli dan kegunaan getah asli. Kemudian kita dah bincang tentang penggumpalan lateks, pemvulkanan getah serta sifat-sifat getah yang sifat getah tervulkan. Okey, kemudian hari ini kita dah bincang tentang getah sintetik, iaitu jenis-jenis getah sintetik dan juga kegunaan getah sintetik serta kesan pelupusan ataupun kesan penggunaan getah ni terhadap alam sekitar. Okey, so seterusnya kita lihat latihan pengukuhan modul. Okey, saya kecilkan sedikit. Alright, ini adalah latihan pengukuhan modul. Kita lihat modul kamu muka surat 196. Okey, so ini adalah soalan 8. Okey, jadi kamu jawab soalan 8, soalan 9, soalan 10, soalan 11, soalan 12. Okey, ini adalah jawapan untuk soalan 12. Okey, kamu boleh tengok. So, soalan 12 ini dia tanya kita tentang perbezaan bagi pemerhatian untuk ujian penggumpalan getah dengan menggunakan lateks dan juga dibiar secara semula jadi. Okey, so dekat sini, dekat sini dia suruh bezakan. Jadi, kamu boleh buat dalam bentuk jadual. Okey, kamu boleh buat dalam bentuk jadual. Supaya kita boleh membezakan. Okey, supaya kita boleh membezakan antara penggumpalan lateks menggunakan asid ataupun tanpa kehadiran asid. Kemudian soalan 13. Okey, boleh jawab. Okey. Alright, so setakat ini sahaja saya rasa yang saya nak sampaikan. Jadi boleh lengkapkan, dan sekiranya ada masalah untuk lengkapkan latihan modul ini, boleh hubungi cikgu. Okey, thank you semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.